soalan pertama dalam praktis kendiri 4.3b. Diberi set semesta ialah integer 10 hingga 20, set L ialah gandaan 2, set M 13, 16 dan 19, set N ialah gandaan 5. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey. Untuk soalan senaraikan semua unsur bagi setiap set yang berikut macam ni, kita pertama sekali sebelum kita nak tengok soalan, kalau boleh kita senaraikan dulu semua unsur yang terlibat. Jadi set semesta kita ada integer 10 hingga 20. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey, ini set semesta. Set L ialah gandaan 2. Set L kita mula dengan 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Itu adalah gandaan 2. Set M dia dah bagi 13, 16 dan 19. Manakala set N kita ada gandaan 5. Jadi kita ada gandaan 5 apa dia? 10, 15 dan 20. Itu gandaan 5. Okey, bila dah cukup senarai macam ni, kita dah senaraikan, baru kita tengok kepada soalan. Soalan A dia minta L pelengkap yang bersilang dengan M kesatuan N. Apa unsur bagi set L pelengkap yang bersilang dengan M kesatuan N? Jadi kita dah ada set L. Jadi kita dah senaraikan unsur set L. Sekarang kita nak cari L pelengkap. Apa unsur L pelengkap? Maksudnya apa unsur yang tak ada dalam set L, itu adalah pelengkap dia. Jadi kita ada 11, 13, 15, 17 dan 19. Itu set L pelengkap. Kemudian kita cari pula M kesatuan N. Bila kata M kesatuan, set yang memerlukan kepada kesatuan, penyatuan. Jadi kita satukan kedua-dua set M dan set N, iaitu 10, 13, 15, 16, 19 dan 20. Okey, kita kena susun ikut tertib menaik. Okey, bila kita dah susun senarai unsur yang diperlukan, baru kita tengok kepada operasi. Operasi dia ialah apa? L pelengkap yang bersilang dengan M kesatuan N. Set L pelengkap yang bersilang dengan set M kesatuan N. Jadi bila kata dia bersilang, maksud dia kita kena cari apa unsur yang sama dalam kedua-dua set. Jadi kita tengok dekat sini, kita nampak 13, 15 dan 19. Okey, itu adalah unsur bagi set L pelengkap yang bersilang dengan M kesatuan N. Okey, mudah soalan ni. Soalan B pula. Okey, soalan B dia minta set M kesatuan N pelengkap yang bersilang dengan L. Okey. Soalan B dia minta M kesatuan N pelengkap yang bersilang dengan L. Jadi kita dah dapat dah tadi M kesatuan N. Apa unsur M kesatuan N? Kita cari yang tu dulu, iaitu 10, 13, 15, 16, 19 dan 20. Baru kita tengok apa unsur pelengkap dia. Maksud dia apa yang tak ada dalam set M kesatuan N, kita letak dalam set pelengkap dia. Jadi yang kita ada adalah 11, 12, 14, 17, 18. Okey, ini adalah set M kesatuan N pelengkap yang bersilang dengan set L. Jadi kita dah senaraikan set L apa? 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey, bila dia kata bersilang, kita kena tengok apa unsur yang sepadan ataupun unsur yang sama bagi kedua-dua set M kesatuan N pelengkap dan set L. Jadi kita tengoklah apa yang sama, kita bawa keluar
iaitu 12, 14 dan 18. Okey, itu jawapan dia. Okey, itu untuk soalan 1, soalan yang pertama. Kemudian kita tengok pula kepada soalan yang kedua. Gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan set R yang belum lengkap. Diberi bahawa N P bersilang dengan Q. N tu maksud dia bilangan. Jadi bilangan unsur bagi set P yang bersilang dengan set Q sama dengan bilangan unsur bagi set P kesatuan Q pelengkap dan bilangan set semesta ialah 50. Tentukan nilai P. Okey, jadi kita kena tengok pada gambar rajah yang dia bagi dalam buku teks ni. Kita tengok yang mana yang dikatakan tak lengkap tu. Ni kita ada satu rantau, dua rantau yang tak dinyatakan nilai dia. Jadi kita boleh letak nilai dia sebagai X. Dan satu lagi ni sebagai Y. Macam tu. Nampak tak tu segitiga kecil tu kita letakkan nilai X dan kat belakang, yang bingkai belakang ni yang tak ada apa ni kita letakkan nilai Y. Sebab dia tak lengkap lagi. Dia tak beri pun ni berapa bilangan set unsur yang dalam set tu yang dibagi tu. Okey, jadi bila kita nak cari berapa bilangan set P, kita kena tengok. Dia kata bilangan set P yang bersilang dengan set Q adalah sama dengan bilangan set P kesatuan set Q pelengkap. Jadi kita tengok apa yang mana bilangan P kesatuan B yang bersilang dengan Q. Okey, yang ni. P bersilang dengan Q yang ini. Maksud dia 4 tambah X. Jadi kita letak dekat sini 4 tambah X. Sama dengan berapa bilangan P kesatuan Q pelengkap. Okey, bila dia kata P kesatuan Q pelengkap, maksud dia kita tak mau P kesatuan Q. Kita nak yang di luar dia. Jadi kita tengok. Set P kesatuan Q maksud dia P digabungkan dengan set Q. Yang ni. Tapi kita tak mau yang ni. Kita nak yang di luar. Yang di luar dia apa? Y. Yang dalam kita tak tengok. Kita tengok yang luar. Jadi 4X sama dengan Y. Itu. Okey, jadi kita dapatlah satu persamaan. Ataupun kita boleh ubah ikut cara kita nak senang baca. Y sama dengan 4 tambah X. Ini antara persamaan yang pertama. Dia sama je. Okey, seterusnya dia bagi lagi maklumat. Maklumat yang dia bagi dekat sini apa? Jadi kita kata kawasan yang tak dinyatakan nilai tu kita letak X dan Y. Okey, lagi dia kata set semesta ialah 50. Okey, set semesta, bilangan set semesta ialah 50. Jadi bilangan set semesta, macam mana kita nak kira bilangan unsur set semesta? Kita tambahkan ke semua unsur yang ada dalam set semesta ni. 10 tambah 4 tambah X tambah 5 tambah 5 dan tambah Y. Kita akan dapat 50. Jadi maksud dia kita boleh tulislah 10 tambah 4 tambah X tambah 5 tambah 5 tambah Y sama dengan 50. Okey, ini persamaan yang kedua. Lepas tu, tadi kita kata dapat dah nilai Y. Y dia ialah 4 tambah X. Jadi kita masukkan, gantikan tempat Y tu dengan persamaan yang kita dapat. Maknanya kita letakkan persamaan satu ke dalam persamaan yang kedua. Jadi nilai Y pada persamaan kedua ni kita gantikan dengan persamaan pertama yang kita dapat dekat atas tadi. Jadi 10 tambah 4 tambah X tambah 5 tambah 5. Y tadi kita dapat 4 tambah X. So tambah 4 tambah X. Sama dengan 50. Okey, selesaikan. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 5 tambah 5, 10. 14, 24. Selesaikan. 10, 14. 14 jadi 28.
So 28 tambah X tambah X 2X sama dengan 50. Okey, selesaikan. Cari nilai X. Kenapa kita nak cari nilai X? Sebab kita nak cari bilangan unsur set P yang mana dia melibatkan 10 tambah 4 tambah X. Nak cari berapa nilai X ni. Yang ni yang kita nak tahu, baru kita boleh dapat bilangan unsur bagi set P. Okey. Jadi cari 28 tambah 2X sama dengan 50. So kita boleh selesaikan. Jadi 2X sama dengan 28 bawa pergi belakang. Dia jadi tolak. So 28, 50 tolak 28, kita akan dapat 22. Jadi 2X sama dengan 22. X sama dengan 22 bahagi 2, kita akan dapat X sama dengan 11. Okey. Jadi bila kita dah dapat dah nilai X, baru kita boleh cari bilangan unsur set P. Yang mana dia kata bilangan unsur set P ialah 10 tambah 4 tambah X. Tadi kita dah dapat dah X. X kita 11. So selesaikan. 10 tambah 4 tambah 11, kita akan dapat 25. Jadi bilangan unsur bagi set P ialah 25. Macam tu. Seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia suruh lorek. Tapi dia tak bagi kawasan ataupun bilangan unsur yang kita boleh cari. So kita boleh letak rantau. Yang mana kita letak rantau set J. Okey, soalan A. Kita tengok soalan A dahulu. Kita tengok soalan A dahulu. Soalan A dia bagi set J, set K dan set L. Jadi kita letak set J 1, 2, 3, 4, 5 dan belakang dia 6. Sebab apa? Kita kena set semesta ni ada kawasan dia 6. Macam tu. Jadi bila kita nak lorek, kita kena tengok soalan dia. Soalan dia tanya, soalan dia minta J yang bersilang dengan K pelengkap yang bersilang dengan K kesatuan L. Okey, untuk soalan A, kita tengok set semesta kita ada kawasan 1 sampai 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu nombor kawasan dia. Kemudian set J. Set J kita ada, kita tengoklah kawasan set J ni kita ada 2 nombor iaitu 1 dan 2. Set K kita ada nombor apa kawasan? Kawasan dia ada nombor 2, 3 dan 4. So 2, 3 dan 4. Set L. Set L kita ada nombor kawasan 4 dan 5. Okay, jadi nak selesaikan, dia minta J yang bersilang dengan K pelengkap. Cari dulu apa unsur, apa kawasan set J yang bersilang dengan set K. J yang bersilang dengan set K. Apa dia? Iaitu kawasan nombor 2. Jadi pelengkap dia kita boleh dapat. Pelengkap dia ialah selain daripada 2 lah, iaitu 1, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kita dah dapat dah J yang bersilang dengan K pelengkap. Kemudian kita cari pula K set kawasan set K kesatuan L. K kesatuan L, maka kita kena tengok set K dan set L. Yang mana yang set K kita gabungkan dia sebab dia kesatuan. So 2, 3, 4, 5. 4 ni ada kat dua-dua, K dan L. Jadi tak perlu tulis 2 kali. So kita tengok J, dia minta J kesatuan bersilang dengan K pelengkap yang bersilang dengan K kesatuan L. Jadi kita tengok dua set ni yang mana yang sama sebab dia bersilang. Jadi apa kawasan yang sama? Iaitu 3, 4 dan 5.
Jadi inilah kawasan yang kita kena lorek. Okey, nak lorek kita tengok. Tadi kita dah tulis kawasan. Nombor kawasan tadi, terpadam dah. Kita tengok tadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi yang kita nak kena lorek kawasan 3, 4 dan 5. Jadi kita loreklah kawasan 3, 4 dan 5. Termasuklah yang bawah ni. Sebab dia ni dalam kawasan 3 lagi. Dia tak boleh masuk kawasan orang lain. Dia kena masuk kawasan dia saja. Lorek dekat kawasan yang diperlukan sahaja. Macam tu. Jadi kita loreklah macam tu. Dapatlah kawasan yang kena lorek. Macam tu juga dengan soalan B. Soalan yang kedua, dia bagi kawasan. Kawasan dia yang mana? Kawasan dia sedikit berlainan ni. Sebab dalam set J ada set K dan set L. Jadi kita tulislah kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4 dan kawasan 5 di luar. Okey, jadi senarai unsur ni, senarai kawasan ni dah berubah lah. Set semesta kita ada 1 sampai 5 sahaja. So kita padamlah 5 ni. Set J kita ada 1 sampai 4. So kita kena set J kita ada 1, 2, 3 dan 4. Set K kita ada kawasan nombor 2 dan 3 sahaja. So kita boleh padam yang tadi. So tinggalkan kawasan 2 dan 3. Set L kita ada 3 dan 4. Okey, itu unsur set L. Set L kita kawasan set L ialah kawasan 3 dan 4. So 3 dan 4 tulis macam tu. Kemudian kita loreklah ikut yang tadi. Dia minta J yang bersilang dengan K pelengkap. Jadi kita kena tahu dulu apa unsur J yang bersilang dengan K, iaitu kita tengok dekat set J, kita tengok dekat set L, yang mana yang sama kita letakkan dekat set J yang bersilang dengan K, iaitu 2 dan 3. Okey, lepas tu baru kita tengok apa unsur, apa kawasan selain daripada 2 dan 3. 1, 4 dan 5. Itu adalah kawasan J yang bersilang dengan K pelengkap. Kemudian kita tengok pula set K kesatuan L. K kesatuan L, kita gabungkan kedua-dua set K dan set L. Jadi kita ada 2, 3 dan 4. Ni kita gabungkan dua ni. Okay, bila kita dah gabungkan, baru kita boleh tengok dia punya J bersilang dengan K pelengkap yang bersilang dengan set K kesatuan L. So kita tengoklah antara dua ni yang mana yang sama, kita letakkan pada jawapan. J yang bersilang dengan K pelengkap yang bersilang dengan K kesatuan L. So kita tengok dekat sini yang mana yang sama, itu adalah kawasan yang kita kena lorek. Jadi kawasan yang kita kena lorek adalah kawasan 4 sahaja. Jadi kita lorek dekat kawasan 4. Macam tu. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia bagi satu gambar raja yang menunjukkan A kesatuan B kesatuan C. Okey, akan ada satu kotak, iaitu satu gambar raja set semesta. Contohnya dia akan ada macam ni. Sebab dia kata dalam set semesta ada set A, set B dan set C. Dan dia bagi kat sini bilangan unsur bagi set B pelengkap adalah sama dengan bilangan unsur bagi set B yang bersilang dengan C. Soalan dia tentukan nilai Y. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, dekat sini dia kata bilangan unsur B pelengkap. Bilangan unsur B pelengkap. Jadi kita tengok set B yang ni. Jadi selain daripada set B, itu adalah B pelengkap. Jadi N set B pelengkap ialah bilangan unsur dia berapa? Ni 2, 5 dan 12. So 2 tambah 5 tambah 12. Lepas tu dia kata set B pelengkap sama dengan set B
bilangan set B yang bersilang dengan set C. Bilangan unsur set B yang bersilang dengan set C. Kita tengok tang mana kawasan yang bersilang di antara set B dan set C. Yang mana yang bersilang? Yang ni. Jadi apa bilangan unsur dia dekat sini? Iaitu 9 tambah dengan Y tolak 1. Jadi bila dia kata bilangan unsur set B pelengkap sama dengan bilangan unsur B yang bersilang dengan C, kita boleh buat satu persamaan. Yang mana kita ambil jadi 2 tambah 5 tambah 12 tadi kita dapat 19. Kita dapat 19 tadi. So 19 sama dengan 9 tolak 1 jadi 8 tolak 8 tambah Y. Okey, so kita soalan A dia tanya cari nilai Y. So kita carilah nilai Y. Nak buat macam mana nak cari nilai Y? Bawa 8 ni ke depan. So jadi 19 asal positif bawa pi depan jadi negatif. So tolak 8 sama dengan Y. 19 tolak 8 kita akan dapat 11. Jadi nilai Y kita sama dengan 11. Tentulah. Okey, itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B pula, dia minta cari bilangan unsur A kesatuan B kesatuan C. Okey, maksud dia suruh cari semua A kesatuan B kesatuan C. Maksud dia bilangan unsur bagi ketiga-tiga set A kesatuan B kesatuan C. Maksud dia kena cari semua sekali ni berapa bilangan unsur dia. Okay, tadi kita dah dapat dah nilai Y kita adalah 11. Jadi kita tengok dekat sini 11 tolak 2 kita akan dapat 9. So kat sini ada 9. Y tolak 1, 11 tolak 1 jadi 10. So total dekat tempat tengah ni berapa? 9. Jadi kita dapatlah kawasan ni nilai dia 19. Kita tulis elok-elok bagi nampak sikit. Okay. Jadi kita kata kita dah dapat dah nilai Y kita iaitu 11. Jadi gantikan dekat sini Y tolak 2 kita akan dapat 11 tolak 2 sama dengan 9. Iaitu 9. Lepas tu kat bawah ni kita dapat tadi 11. Y tolak 1. 11 tolak 1 kita dapat 10. So kita dah dapat dah bilangan unsur bagi kawasan yang tak ada tadi. Jadi bila dia minta A kesatuan B kesatuan C, maksud dia minta bilangan unsur bagi ketiga-tiga set. Kita gabungkan semua bilangan unsur yang ada. Jadi kita tulis je lah macam tadi. Kita tulislah balik. Bilangan unsur bagi set A kesatuan B kesatuan C. Apa dia? Set A tadi kita ada 2, 5, 10, 9. Jadi 2 tambah 5 tambah 10 tambah 9. Set B kita ada 4 dan 9 tambah 4 tambah 9 tambah dengan 12. Okay, tadi kita dah ada set 2, kita ada 5, kita ada 10, kita 9, 4, 9 dan 12. Okay, dah selesai. Kita kira semua sekali. So total kita akan dapat 51.